PAS tegas pertahan Presiden bawa kisah mimpi bertemu Nabi. BN tolak tubuh kerajaan perpaduan, amanah sasar tanding 20 kerusi DUN Johor pada PRN akan datang. Pembangkang kritik kerajaan tentang isu Black Rock ketika sesi taklimat konflik Gaza. Mahkamah tetapkan sebutan semula kes Muhyiddin Yassin pada 15 Januari depan. Latifah Koya buat perbandingan ketika Ketua ESPRM dengan penggantinya Azam Baki. Dan pengiring VIP didenda RM1,000 mengaku bersalah belasah pemandu OKU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Pendedahan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung mimpi yang membawa kepada pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW tegas dipertahankan parti itu. Malah mereka juga menegaskan bahawa tiada siapa yang memaksa ia mesti dipercayai. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berkata dalam satu hantaran di media sosial, perkongsian Abdul Hadi itu lebih bersifat perkongsian dalaman keluarga, iaitu antara seorang bapa untuk anak-anaknya. Ia terpulang kepada orang ramai sama ada mahu mempercayai mimpi itu atau sebaliknya. Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas juga memberitahu Abdul Hadi mendedahkan kisah tersebut dalam program Ijtimak Tarbawi yang diadakan di Kelantan. Katanya, Abdul Hadi bercerita mengenai pengalaman mimpi tersebut juga bukan untuk memuja diri sendiri. Timbalan Pengerusi Amanah Johor, Zulkifli Ahmad memberitahu, parti itu menyasarkan bertanding 20 daripada 56 kerusi DUN Johor pada PRN akan datang, susulan Barisan Nasional BN tidak mahu menubuhkan kerajaan perpaduan. Difahamkan, keputusan itu dibuat sebagai tanda protes dengan kepimpinan BN negeri yang langsung tiada kemahuan untuk membentuk kerajaan perpaduan walaupun selepas menang PRK Mahkota baru-baru ini. Katanya dalam satu kenyataan, keputusan Amanah Johor itu adalah disebabkan tiada rundingan langsung berkenaan kerajaan perpaduan dari pihak BN hingga tarikh kenyataan media itu dikeluarkan. Zulkifli berkata Amanah Johor akan membawa keputusan itu kepada kepimpinan tertinggi parti dan PH. Beliau berkata dengan keputusan itu, kemungkinan berlaku pertandingan 3 penjuru antara PH, BN dan Perikatan Nasional PN di Johor pada pilihan raya akan datang. Amanah Johor berulang kali menggesa kerajaan perpaduan ditubuhkan di negeri itu, namun ditolak Menteri Besar On Hafiz Ghazi. Hangat di Dewan Rakyat apabila ucapan Perdana Menteri berhubung rancangan Malaysia pada mesyuarat tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Arab Saudi minggu depan dikritik pihak pembangkang. Pembangkang dilihat mengingatkan kerajaan tentang penjualan saham Malaysia Airports Holding Berhad MAHB kepada anak syarikat firma berkaitan Israel BlackRock. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya mengulangi pendirian Malaysia agar tindakan diambil terhadap kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel serta menyokong cadangan untuk diterima pakai oleh masyarakat antarabangsa. Katanya adalah penting bagi Malaysia dan masyarakat antarabangsa untuk mengutuk pembunuhan beramai-ramai di Gaza, memberi tekanan kepada Israel untuk melaksanakan gencatan senjata serta-merta dan membenarkan laluan bantuan kemanusiaan. Difahamkan Malaysia akan mencadangkan agar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memanggil Israel di hadapan Jawatan Kuasa Khas menentang apartheid. Bagaimanapun, Ahmad Tarmizi Sulaiman PNC mengingatkan Datuk Seri Anwar bahawa kerajaan harus konsisten dalam dasar domestiknya termasuk dalam isu Black Rock. Menegaskan sokongan kepada pendirian Malaysia di Persada Antarabangsa, Ahmad Tarmizi berkata, kerajaan mesti menyatakan pendiriannya dengan jelas apabila terdapat ramai aktivis pro-Palestin menggesa agar penjualan saham MAHB itu dikaji semula.
Mahkamah Session Gua Musang menetapkan kes terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan perkataan menghasut di Felda Prasu Ogos lalu, disebut semula pada 15 Januari depan. Hakim Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri menetapkan tarikh berkenaan selepas Peguam Muhyiddin memohon kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kota Baru. Muhyiddin diwakili barisan 6 peguam diketuai Amir Hamzah Arshad, manakala pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Azlina Rasdi. Ketika ditemui di luar mahkamah, Amir Hamzah berkata, pihaknya memohon kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi kerana ia melibatkan undang-undang yang penting termasuk isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada 27 Ogos lalu, Muhyiddin didakwa dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mengeluarkan perkataan menghasut dalam ceramah pada kempen PRK Nenggiri. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan dan mohon dibicarakan. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya membuat perbandingan antara ketika beliau mengetuai Suruhanjaya Anti Rasuah itu dengan penggantinya Azam Baki di tengah peningkatan tumpuan awam terhadap komitmen kerajaan untuk membantras rasuah. Dalam temu bual dengan Mingguan Malaysia, aktivis peguam itu berkata, beliau melaksanakan reformasi selama 9 bulan memegang jawatan itu di bawah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya, beliau memastikan SPRM tidak dipolitikkan menjadi alat dendam untuk ahli politik atau kerajaan mengambil tindakan. Pengasas bersama Lawyers for Liberty itu dinamakan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 4 Jun 2019 bagi menggantikan Muhammad Syukri Abdul, satu langkah yang menimbulkan kontroversi kerana ia memintas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pelantikan awam. Pada 6 Mac 2020, bekas ahli PKR itu mengesahkan peletakan jawatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM berikutan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Azam yang ketika itu berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Operasi SPRM kemudian dinaikkan pangkat menggantikan Latifah. Latifah bagaimanapun tidak melabel secara langsung SPRM di bawah Azam sebagai alat politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dakwaan yang sering dibuat oleh pengkritik kerajaan. Polis pengiring kepada orang kenamaan mengaku bersalah memukul pemandu e-hailing orang kurang upaya pada Mei lalu sekaligus didenda RM1,000. Tertuduh Muhammad Taufik Ismail yang juga seorang Lance Corporal membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Farah Nabihah Muhammad Dan. Dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara sampai 1 tahun atau denda tidak lebih RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mengikut pertuduhan, dia dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada Ong In Kiong di hadapan lobi sebuah hotel di Brickfields pada 11.40 pagi. Media sebelum ini melaporkan pemandu kenderaan e-hailing yang juga orang kurang upaya pendengaran mendakwa dipukul seorang pengiring keselamatan bagi rombongan kenamaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.